أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل شيء سببا بالمشيئة والصلاة والسلام على ترجمان ألوهيته ودليل وحدانيته سيدنا محمد المبعوث بباهر المعجزات لتأييد رسالته وتصديق هدايته وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقال الشيخ علف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan bahawasanya tiada mati seorang melainkan tak kala sempurna rezekinya dan ajalnya, dan jika dibunuh sekalipun. Dan makna ajal itu waktu yang ditakdir oleh Allah Ta'ala pada azal akan selesai hidup seorang padanya. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala. Jadi kata mu'allif kita rahimahullah ta'ala, dan bahawasanya tiada mati seseorang melainkan tak kala sempurna rezekinya. Dia daripada mulanya lagi, kita tu kena faham sangat. Mana rezeki ni seperti yang berlaku setengah daripada kalangan orang-orang muda ataupun yang tidak muda pun, yang takut nak beranak ramai. Sebab apa? Sebab takut maknanya rezeki mereka itu akan diambil pula oleh anak-anak mereka yang ramai itu. Ini biasa ni ada yang belajar agama pun kadang-kadang maknanya dia tak berani untuk melahirkan anak ramai kerana pendapatannya kecil. Dia bukan soal itu. Rezeki ini insya-Allah kita akan belajar kitab Minhajul Abidin. Tapi itu akan sampai bab rezeki itu. Ulasannya sangat detail. Mana alladhi khalaqakum thumma razaqakum. Dialah yang menjadikan kamu, dialah yang memberi rezeki kepada kamu. Kalau Allah Ta'ala tak mau beri rezeki kepada kita, dia tak buat kita ni mula lagi. Jadi setiap orang itu ialah dengan rezekinya. Tidak ada dia istilah bahasanya orang lain mengambil rezeki orang mana kita mengambil rezeki orang lain mengambil rezeki kita, tidak ada. Dan istilah menabur pasir dalam periuk orang lain itu ialah pada makom asbab sahaja. Hakikatnya tidak. Orang tak boleh menhalang, sesiapa pun tak boleh menhalang daripada sampai rezeki kita kepada kita. Apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita kena yakin begitu. Jadi begitulah mana kenyataannya tidak mati seseorang itu malaikat telah sempurna rezekinya. Sempurna ni makna habis dah lah. Selesai. Sebab tu dia mati. Hanya Allah Ta'ala menzahirkan sabab kepada matinya. Dilanggar kereta, keciman itu tinggi sangat misalnya. Tua, itu dia panggil sabab saja. Hakikatnya rezeki dia sudah selesai. Habis dah. Kerana Allah Ta'ala menjadikan kita manusia dan juga makhluk-makhluk yang hidup ini, sabab kepada boleh hidupnya ialah makanan, minuman. Jadi apabila makanan dia sudah habis, jadi macam mana?
Dia tak boleh nak hidup lah. Dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, wajib kita kena yakin bahawasanya tiada mati seseorang malaikat tetap kala sempurna rezekinya. Yang mati umur 2 tahun, yang mati umur 2 bulan, yang mati umur 2 minggu, yang mati umur 80 tahun, yang mati umur 100 tahun. Kerana rezeki dia maknanya masih ada lagi. Sebab tu dia masih hidup lagi. Yang mati pada musim COVID-19 dulu. Memang rezeki dia sudah selesai dah. Sedang molek kata orang Kelantan. Makna kebetulan musim COVID dan dia kena COVID. Hakikatnya apa dia? Hakikatnya rezekinya telah selesai. Begitu. Sebab itulah kita orang beriman tu dia jadi mudah untuk menerima kenyataan. Dan dia tidak, apatah lagi orang memang imannya mantap, mana dia tidak suka menyalahkan orang lain. Apa pun yang berlaku semuanya dengan takdiratillah subhanahu wa ta'ala. Ada orang dia tak dapat terima kenyataan anaknya yang masih lagi remaja, yang begitu disayanginya meninggal dunia. Dek kerana orang panggil kawannya yang mengajaknya, berjalan-jalan bersiar-siar dengan motor waktu maghrib, meninggal dunia, tak sempat insya lagi. Begitu dia pergi ke hospital, tidak sempat berjumpa dengan anaknya. Dia tak maafkan kepada kawan anak dia, tak mati. Anak dia mati. Sampai dia katakan, saya tidak akan maafkan awak sampai bila-bila pun. Sebab apa? Sebab tidak mengenali hakikat. Dia mati, ya sebab dia aksiden, tetapi hakikat dia, rezeki dia sudah selesai. Itu saja. Jadi kalau kita fahamkan ini, maknanya ya sifat kita manusia, al-faz'u, terkejut dan tersakiti. Apatah lagi dengan sebab seseorang, sudah tentulah kita akan rasa marah kepadanya. Tetapi itu bagi orang beriman, ya mula-mulanya begitu. Dan kalau orang betul-betul mantap imannya, dia boleh menerimanya daripada awal lagi. Jadi sebab itulah kita kena faham bahawasanya yang mati itu ialah kerana tak kala sempurna rezekinya dan ajalnya, tempoh hidupnya. Ajal ni makna expired date lah. Cuma manusia tak panggil expired date. Tu. Barangan saja dipanggil sebagai expired date. Setiap perkara itu ada ajal dia. Itu disebut dalam hadis. Setiap perkara kereta kita baru beli 2 tahun pakai, total loss orang panggil. Maknanya accident, habis, hacul lebu. Itu ajal dia. Ajal 2 tahun. Itu ada kereta siapa 30 tahun masih lagi berada di atas jalan raya. Tak sampai lagi ajal dia. Tu. Jadi itu adalah sesuatu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika dibunuh sekalipun ditembak begitu berkali-kali, kalau maknanya rezekinya masih ada lagi, dia tidak akan mati lagi. Ada yang ditembak begitu, tetapi tak mati. Kerana rezeki dia masih ada lagi. Macam mana dia nak mati? Tu. Walaupun jatuh daripada bangun yang tinggi, pohon kelapa yang begitu tinggi jatuh, biasanya mati, meninggal dunia. Tapi tak mati dia. Bukan tak terjejah, tak cedera pun. Itu semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Hakikatnya ialah rezeki dia belum habis lagi. Cuma kita tak tahu. Siapa pun tidak tahu. Rezeki dia masih ada banyak mana lagi. Berasnya masih ada banyak mana lagi. Kalau kita tahu itu, kita boleh agaklah, boleh kira lah umur kita tu. Nak ada banyak mana lagi. Tu. Dan makna ajal itu apa dia? Makna ajal itu waktu yang ditakdir, yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala pada azal, pada azali lagi, akan selesai hidup seseorang padanya pada ajal itu. Ajal itu ialah tempohan, jangka hayat lah kita kata. Waktu yang Allah Ta'ala takdir, waktu yang Allah Ta'ala tetap dah. Bila makna selesai hidup kat mana mati lah. Waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala bagi setiap orang itu bila dia nak mati. Tu. Itulah ajal.
Jadi maksudnya ialah orang yang meninggal dunia itu orang yang sampai ajalnya. Sudah sampai ajalnya. Tu. Pegangan orang beriman ini yang menjadi motivasi. Maksudnya mereka jadi berani untuk pergi berperan fi sabilillah. Kerana senjata tak memberi bekal apa. Allah Taala dah tetap dah. Kalau mana duduk di rumah pun sampai ajalnya makanannya sudah selesai habis, bukan harta yang dia miliki, aset harta yang dimiliki pada masa sekarang. Tidak. Walaupun dia ada aset harta berjuta-juta nilainya, tapi kalau dah ditakdirkan oleh Allah Taala selesai hidupnya pada hari ini, dia akan beramai orang-orang yang kaya raya yang meninggal dunia dengan keadaan meninggalkan harta yang sebegitu banyak. Jadi itu bukan rezeki yang hakikat. Rezeki yang hakikat yang kita boleh ambil manfaat daripadanya, yakni itulah yang mendirikan pendirian tulang belakang kita, sanggup nyawa kita dan memberi kekuatan kepada kita untuk boleh bertindak bergerak. Jadi apabila makanan kita sudah selesai, rezeki kita sudah selesai, maka ajal kita pun sampai. Bermakna ajalnya sampai. Waktunya sudah tiba yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Itu ajal, waktu yang telah ditakdir oleh Allah Ta'ala bila seorang itu meninggal dunia. Dan bahawasanya orang yang mati itu ditanyakan mereka itu oleh Munkar dan Nakir daripada Tuhan. Dalam kubur, di dalam kubur, setiap orang akan ditanya oleh Allah Ta'ala yang mewakilinya ialah Munkar dan Nakir. Akan ditanya mereka itu, setiap orang yang mati akan ditanyakan mereka itu oleh Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir ialah malaikat. Malaikat dua di antara dua malaikat 10 daripada Tuhan, tentang Tuhan. Daripada maksudnya tentang Tuhan. Yani marrabbuka, soalan telah dibocorkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun soalan bocor, tetapi menhafaz jawapannya tidak akan memberi kelebihannya untuk dia menjawab soalan daripada Munkar Nakir ni. Yang menjadikan boleh menjawab apa dia? Iman dan takwa. Takwa Allah. Tu. Dan walaupun ditanya dalam bahasa Arab, berlaku perbincangan di kalangan ulama tentang bahasa apakah yang akan dipakai oleh Munkar dan juga Nakir. Pandangnya kuatnya ialah bahasa Arab. Ada juga pandangan mengatakan dengan bahasa ibunda masing-masing. Kalau kita orang Malaysia, dengan bahasa Malaysia. Tapi pandangnya kuatnya ialah bahasa Arab. Lalu kita tak pandai bahasa Arab macam mana? Yang menjadikan kita boleh berbahasa Melayu itu siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbangsa Tamil itu dapat daripada kecil lagi dapat Allah Ta'ala menjadikan dia. Dan tidak pelik dan tidak mustahil, benda yang sangat senang, mudah, Allah Ta'ala menjadikan kita faham bahasa Arab dan kita boleh bercakap bahasa Arab. Yang menjadikan kita boleh begitu ialah iman dan takwa kita. Maksudnya bila Allah Ta'ala dah redha dengan kita, Allah Ta'ala boleh buat apa saja yang kita boleh buat. Ya Allah Ta'ala kehendaki, kita akan boleh buat. Yang pada masa atas dunia dulu kita tak boleh buat. Itu. Jadi yang pentingnya, kita belajar bahasa Arab tu comel, cantik, bagus. Kerana orang dapat memahami agama Islam dengan lebih dakik lagi. Tetapi bukan kerana kemahiran berbahasa Arab kita di atas dunia ini yang menjadikan, yang dapat memastikan kita juga boleh fasih bercakap di dalam kubur kelak, bukan. Kefasihan bercakap di dalam kubur itu bukan soal kefasihan semasa kita hidup di dunia itu, bukan. Tetapi iman dan takwa. Jaga ni. Ni yang kita duduk belajar-belajar ni ialah kerana itulah. Kerana iman, kerana takwa. Takwa Allah, satu-satunya pesanan Allah Ta'ala kepada orang zaman dahulu dan zaman sekarang ialah takwa Allah. Bertakwa kepadanya. Jadi, setiap orang yang mati itu akan ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan juga Nakir.
Dari apa? Daripada Tuhan, yakni tentang Tuhan. Man rabbuka, siapa dia Tuhanmu? Dan agama mereka itu madinuka, apa agamamu? Atas dunia tak apalah, orang mendakwa Kristian mendakwa dia agama benar, Hindu mendakwa dia agama. Tapi di akhir kelak, dan kita orang Islam, kita yakin dengan akidah Islam kita, akidah tauhid, kerana di sana terlalu banyak bukti-bukti dan dalil-dalilnya. Orang-orang yang agama selain pada orang Islam, mereka tidak ada hujah, tidak ada bukti. Tapi dia pergi dengan begitu je lah. Dan Nabi mereka itu, man nabiyuka, siapa dia Nabi-mu? Mungkin kita tanya dalam kubur. Kemudian daripada ditanamkan mereka itu, setelah ditanam lah. Setelah ditanam, melainkan jamaah. Satu kumpulan yang mana dia tidak kena tanya ke mungkar nakir. Mungkar nakir tak ada tanya. Tidak tanya. Itulah satu jamaah, satu kumpulan, satu puak, satu tim. Ikutlah nak kata apa pun. Satu grup, satu jamaah yang tertentu. Setengah. Siapa dia? Setengah daripada mereka itu orang yang mati syahid. Itu dia. Orang yang mati syahid, dia panggil syahid ma'arakah. Syahid dunia akhirat. Syahid berperang melawan orang kafir. Ataupun pemerintah yang melawan akaburah. Pemberontak. Jadi, atau setengah daripada orang yang dikecualikan daripada kena tanya mungkar nakir. Seperti orang mati syahid. Sama ada dia mati dalam medan peperangan ataupun dia mati di rumah tapi rentetan daripada luka parah dia semasa dalam medan. Dan bahawasanya setengah daripada mereka itu yang mati itu diazabkan di dalam kuburnya dan setengah mereka itu di dalam nikmat. Itu sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal qabru rawdatun min riyadil jannah wa hufratun min hufarin nar. Hanya saja kubur itu ialah satu taman daripada taman-taman syurga. Dan dia juga boleh saja jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Orang Kelantan panggil wak kenye. Try, test dulu di dalam kubur. Jadi dalam kubur sekarang, pada masa sekarang ada yang sedang bernikmat-nikmat, ada yang sedang diazab, menderita dengan azab yang ditimpa di atas diri mereka itu. Dan itu pada dasarnya begitu. Sama ada bernikmat-nikmat ataupun diazab. Itu di dalam kubur. Kita wajib yakin begitu. Jadi dengan sebab itu, macam mana kita? Maksudnya, sikap kita macam mana? Bila kita tahu begini, berusaha bersungguh-sungguh untuk menjauhi daripada neraka. Ya kan, maksudnya kita sebelum, kalau kita mati sebelum daripada kiamat, mana sedang menanti kiamat itu duduk dalam syurga, masanya tak kabar-kabar, tak perasan, tak sedar berlalu. Sebab duduk dalam keadaan seronok, berbahagia. Dan setengah daripada azab kubur itu bahawa mengapik oleh dua lambung kubur. Lambung ni bukan Lamborghini ni. Lambung maksudnya ni tu bahasa lama. Rusuk kita. Rusuk kita ni dipanggil lambung. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum. Yakni mereka yang merenggangkan lambun-lambun mereka daripada tempat menyangging, yakni tempat tidur. Bangkit waktu tengah malam. Tu. Kita bukannya merenggangkan, merapakkan. Kalau merapakkan soft tak apa. Ni merapakkan lambung kita pada tempat tidur. Masuk tidur sepanjang malam. Tulal lail. Jamu mata. Jadi setengah daripada azab kuburnya ialah kapik kubur ataupun himpit kubur. Maknanya dinding kubur akan menhimpit ahli kubur itu sehingga berselisih tulang rusuk sebelah kanan dengan tulang rusuk sebelah kiri. Berisih begini. Tu. Boleh bayangkan bagaimana begitu sakitnya kita. Dihimpitkan tulang kita ni.
Apabila dipegangkan kita ni, dengan begitu kuat sangat, ni sakit. Ini kan pula tulang rusuk bahagian kanannya, tulang rusuk sampai berselisih, berkeriuk kata orang Kelantan. Itu setengah daripada azab kubur. Lalu macam mana untuk kita mengelak daripadanya? Nabi dah bagi tahu cara-cara dia. Hingga berselisih segala tulang rusuknya. Berselisih. Tulang rusuk kanan kiri. Duduk begini, selisih. Gini. Wah, gini tak boleh. Gini. Bermasukkan. Selisih. Maknanya, yalah, kalau kita bayangkan, begitu kita dapat gambarkan. Nabi sengaja ayat mana benda-benda yang boleh digambarkan untuk kita lebih rasa takut. Dan itu bukan propaganda, adalah kenyataan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hingga berselisih segala tulang rusuknya, dan tiada lepas daripadanya, daripada soal mungkar nakir, daripada azab kubur, melainkan beberapa golongan, beberapa orang yang istisnakan, yang dikecualikan. Maknanya dia tidak kena soal mungkar nakir, dia juga tidak kena azab di dalam kubur. Mana orang-orang yang diistisnakan, yang dikecualikan daripada proses ini, seperti orang yang membaca surah Al-Ikhlas di dalam sakit matinya 100 kali. Itu dobitnya kita dah ada. Kitab ni kita belajar tu, dia ada 2 buku tulis yang kita dobit. Tapi sekarang kita mengajar, kita tak baca, dah dobit. Jadi dalam dobit itu dia ada hadis. Jadi siapa dia yang mati, dia yang baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad 100 kali. Tu dalam sakit matinya. Sakit yang membawa kepada mati. Itu sudah maklumlah sakit yang macam mana. Dia panggil maradul maut, sakit mati. Sakit mati mana? Sakit yang orang hampir-hampir dekat nak mati, dia sakit macam mana. Jadi kalau ketika dia dalam keadaan sakit begitu, dia membaca surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad 100 kali. Maka dia dikecualikan daripada kumpulan yang diazab dalam kubur. Ditanya dalam kubur. Membaca surah Al-Ikhlas di dalam sakit matinya. Jadi, siapa-siapa dia yang semasa dia dekat nak mati itu, dia baca sampai 100 kali. Surah Al-Ikhlas, yakni Qul huwallahu ahad, sehingga akhirlah. Jadi dia diistisnakan, dikecualikan daripada perkara yang tersebut tadi lah. Jadi soalnya, standby kita, bersiap sedia kita dengan membolehkan kita baca itu ialah dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya dia kalaupun kita beringat-ingat, berhati-hati, apabila sakit dekat nak mati kita nak baca, dia tidak jadi begitu. Semuanya ialah berkaitan dengan hubungan yang baik antara hamba dengan Tuhannya. Kalau Allah Taala, kalau kita ni ada hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan direzekikan dengan boleh baca masa tu. Kalau tidak, tak terbaca. Banyak sebablah tak terbaca ni. Walaupun kita kira mudah. Itu kita jangan angkuh, jangan sombong, jangan perasan. Kita tak apa, beres, kita boleh baca ni. Jangan. Semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa merendahkan diri kepada Allah Taala untuk permudahkan urusan kita di dunia dan juga di akhirat. Setengah daripadanya di dalam kubur, tidak ditanya.
Baca 100 kali surah Al-Ikhlas. Tu. Masa dekat nak mati bukan sekarang ni kita nak dapat ke pahala ni. Bacalah sebanyak-banyaknya. Tapi mudah-mudahan kalau kita duk baca qul huwallah tu banyak-banyak, insya-Allah Allah Taala beri rezeki kepada kita pada masa kita nak mati kita sempat membaca sehingga selesai 100 kali. Mudah-mudahan begitulah. Dan bahawasanya dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Selepas daripada duduk di dalam kubur, berlaku tiup sangkakala yang pertama. Mati semua. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan daripada kubur. Mula-mula dibangkitkan ialah Nabi Yuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan mereka itu pada hari kiamat. Dan bahawasanya dihisapkan mereka itu. Husibatum, dihisap akan kamu. Dihisapkan akan mereka itu atas segala amal mereka itu. Di atas maksudnya, di atas melakukan, mengerjakan segala amal mereka itu. Jadi dan bahawasanya dibangkitkan mereka dan bahawasanya dihisap, dikira amalan mereka itu atas segala amal mereka itu, tak kira hasanat, tak kira sayyiat, kira belaka dah. Melainkan mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab ada. Tapi kotaknya tak banyak sahabat Nabi pun dah ada 100,000 lebih ketika Nabi wafat. Jadi yang masuk syurga tanpa hisab ini ialah sekitar 70,000 saja kota dia. Cuma 1,000 yang lain tu pada mana setiap 1,000 orang dia boleh syafaat 70,000 pula. Jadi kalau kita pandang dan kita kira dengan orang yang terdahulu, terlalu ramai dah yang begitu baik soleh mengatasi kita jadi dari dia panggil dari segi hukum maknanya mustahil lah pada adanya kita ni nak termasuk dalam jumlah orang yang tidak dihisapkan amalan. Jadi kita bersiap sedia dah. Kita tak usah duk perasa lah. Kita ni nak kata tak kena hisap tu payah lah. Malaikat kita tu bersungguh-sungguh. Bahawasanya dihisap malaikat mereka yang masuk syurga dengan tiada hisab. Dan bahawa segala amal mereka itu ditimbangkan di dalam mizan alat penimban. Makna ditimbangkan berat kerana dia yang dikira sana ialah berat ringan. Dan bahawasanya lalu sekalian mereka itu di atas sirat. Titian artinya titian kepada syurga atau kepada neraka. Itu nombor 3 dia kata, iaitu jambatan yang dibentangkan di atas belakang anak teruna. Yang dibentangkan di atas belakang api neraka Jahannam. Sirat sana dia letak dibentang di atas belakang makna atas lah. Lalu di atasnya oleh sekalian manusia hingga segala kufar dan segala anbiya dan segala mereka yang masuk syurga dengan ketiadaan hisab. Wallahu a'lam. Tu dah dia. Jadi walaupun para nabi anbiya dia lalu tu tidak semua kita lah. Dia ada pelbagai cara, ada yang mengesong, ada yang berjalan dengan muka, tu ada juga ni berjalan dengan muka. Jadi dihinakan mereka itu kerana mereka memilih untuk menjadi hina di atas dunia dulu. Jadi ditimbangkan di dalam mizan neraca dan bahawasanya lalu sekalian mereka itu di atas sirat
kepada syurga atau kepada neraka. Nah, dan bahawa segala mukminin, orang-orang yang beriman, datang minum mereka itu daripada haudun Nabi, kolam Nabi. Di pada masyarakat kelak, satu-satunya sumber air yang ada ialah haudun Nabi, kolam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kolam Nabi kita Muhammad, artinya kolam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang panggil ni bagi orang beriman sajalah yang boleh minum. Dan bahawasanya mendapat mereka itu akan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat, yakni bermula dengan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar teragung. Syafaat dalam arti kata memutuskan kes, selesaikan perbicaraan di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih besar syafaatnya itu syafaat pada menceraikan hukum pada mauqif, ini pada masyar. Mauqif pun ada juga, masyar punya pada mauqif. Begitu. Maknanya syafaat yang paling besar sekali. Saatnya lah syafaat dalam arti kata menyegerakan selesai kes di mahkamah Allah Ta'ala, di mauqif. Jadi selama mana tak selesai kes di mahkamah Allah Ta'ala ini, selain pada yang mereka yang masuk syurga tanpa hisab, maka mereka, kalau orang beriman dia adalah ahli syurga, dia tak boleh masuk syurga. Sehingga selesai pembersihan dosa yang ada pada pada dirinya. Itu dia panggil syafaat yang terdapat. Tapi selepas daripada itu, makna syafaat yang kecil itu adalah dan wajib beriman mukallaf dengan bahawa neraka itu sebenar hakun. Itu di dalam talqin itu ada. Wa annan nara hakun. Wajib kita yakin beriman bahawasanya wajib beriman mukallaf dengan bahawa neraka itu sebenar, sungguh, sengoti. Mutahaqqiqun wujuduh. Sengoti, sungguh adanya. Mana wajib kita membenarkan dengan hati kita, dan telah ada ia sekarang ini. Neraka tu ada dah. Cuma perbahasan ulamanya, penghuni syurga neraka tu ada dah ke tak sekarang ini. Ada sebahagian mengatakan ada dah, berdasar kepada peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi melihat ada penghuni dalam neraka. Tapi qaul yang mengatakan tidak ada lagi, itu yang ditunjuk kepada Nabi ialah alamul amsal. Contoh sampel tu yang nak tunjuk ke Nabi supaya Nabi boleh cerita kepada umat. Tak ada lagi dia kata sekarang ni. Dah kita pun tak ada mati lagi. Mungkin manusia yang masuk neraka. Jadi itu terpulang lama ke khilaf ulama. Boleh saja berlaku. Sekarang ini ada dah neraka. Dan bahawasanya tempatnya kediaman kekal bagi orang yang kafir, neraka sa'id. Dan sa'id bahasanya tempat kediaman yang kekal bagi segala kafir, dan barang siapa yang masukkan daripada mukminin yang dirhaka tiada dikekalkan di dalamnya. Adapun mukmin asing masuk neraka juga kerana dia buat dosa. Berkat Allah Ta'ala ampun. Itu nasib dah. Dia pun maknanya mana orang beriman yang masuk neraka, dia akan keluar daripada neraka. Tapi boleh jadi mengambil masa yang terlalu lama.
Jadi wajib kita beriman dan juga i'tiqad begitu. Nah. Dan kata mu'alif kita dan bahawasanya. Ni semua wajib kita i'tiqad lah ni. Dia kata ni, dia ada wajib ni. Apa yang wajib kita i'tiqad? Bahawasanya syurga itu sebenar. Wa annal jannata haqqun. Maksudnya syurga itu ialah sebenar adanya. Nah, bila kata sebenar ni makna benda ada lah. Di sini ada. Qala mu'allifur rahimahullah ta'ala bahawasanya syurga itu sebenar dan telah ada ia sekarang ini. Ada dah. Dan memilih setengah ulama bahasanya tempatnya di atas langit. Pandangan ulama, yakni pilihan ulama. Ada pandangan ulama mengatakan di mana syurga ni? Di atas langit. Iliyin. Dan orang yang kafir tiada masuk akan dia sekali-kali masuk syurga. Dok, mana boleh. Mana syurga tu ialah untuk orang yang beriman. Kita masuk syurga ialah dengan iman, bukan dengan amal. Sebab itulah kita kena jaga betul-betul iman kita, akidah kita. Supaya jadi sah. Orang kafir tidak akan masuk syurga sekali-kali. Dan hanya sesungguhnya ia tempat kediaman yang kekal bagi mukminin, tempat tinggal yang kekal selama-lamanya. Bersedap-sedap mereka itu padanya dengan bagai-bagai an-na'imil muqim, dengan pelbagai nikmat-nikmat yang berkekalan. Tu. Dan yang terlebih lazat segala nikmat syurga itu memandang kepada Tuhan, kepada wajah Tuhan. Makna zat tu wajah sini dengan makna zat. Jadi kau muncul kepada nikmat yang terlebih lazat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terlebih lazat segala nikmat syurga itu memandang kepada wajah Tuhan Rabbil Karim. Wajah tu maksudnya ialah zat Allah Ta'ala. Dan dikiaskan kepadanya ialah sifat ma'ani. Jadi, kau muncul kepada, bila sudah melihat Allah Ta'ala, nikmat-nikmat yang lain tu jadi kecil, tak ada pun tak apa. Pakasan ni nikmat tu. Soalan lagi tu lah. Razaqanallahu ta'ala dhalika ma'al mun'ami alaihi minan nabi was-siddiqin. Jadi sebagaimana yang telah disebut tadi, makna syurga, tentang syurga. Maka kata mu'alif kita rahimahullah ta'ala, razaqanallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah Ta'ala rezekikan zalika, demikian itu. Gabriel masuk syurga itulah boleh melihat Allah Ta'ala, melihat zat ma'al mun'ami, serta orang yang diberi nikmat alaihim, di atas mereka itu, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebaik-baik mereka lah sebagai rafiq. Rafiq ni teman rapat. Razaqanallahu ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan akan kita razaqanallahu dzalika, razaqanallahu ta'ala dzalika ma'al mun'ami alaihim, serta orang yang telah diberi nikmat di atas mereka, serta orang yang diberi nikmat di atas mereka itu siapa dia? Minan nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang yang siddiq seperti Abu Bakar, dan lain-lain, wasyuhada, orang yang mati syahid. Jadi kita Nabi tidak dah, siddiq ni tinggi, boleh capai kodok kita. Lalu ada pilihan ketiga, makna mati syahid.
Wasalihin, dan juga orang soleh. Jadi kalau Nabi tentu tidak, Siddiqin pun kalau kita duduk setara ni tak dapat Siddiqin, sahabat pun tidak dapat semua pangkat Siddiqin. Lagi pula syuhada mati syahid boleh juga. Dan satu lagi tujuh dan orang soleh. Ni orang soleh tu target, sepatutnya menjadi target kita ni. Bagaimana soleh. Jadi maknanya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala seperti para nabi, siddiqin, syuhada, juga orang soleh. Wa husna ulaika rafiqa, mereka lah yang sebaik-baik teman kita untuk kita buat teman, buat saing, buat sahabat. Walhamdulillah Rabbil Alamin, dan segala puji itu ialah semuanya ialah milik bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana dia sajalah yang paling sempurna. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqih. Makna selawat dan salam di atas sebaik-baik makhluknya Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amin maksudnya perkenalkanlah ya Allah akan doaku. Dan telah selesailah daripada menghimpunkan risalah ini. Jadi mu'alif kita nak sebut bahasanya dia selesai daripada menghimpunkan, maksudnya menulislah risalah yang kecil ini pada waktu duha. Dia selesai waktu duha. Waktu duha ni memanjat siapa kepada gelincir matahari. Siapa dia? Telah selesai pada waktu duha dalam jalan. Telah selesai daripada menghimpunkan risalah ini pada waktu duha di dalam jam pukul 3. Pukul 3 pukul 3 dia tengok jam mana hari Senin 12. Hari Senin mutabaqah 12 Rabiul Awal 1, yang keduanya hari Senin. 2 mutabaqah. Sengaja dah sekali ni dia selesaikan pada tarikh lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah 12 hari bulan Rabiul Awal yang pada seumpamanya diperanakkan Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikhnya sama dengan tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun 1313 dia buat kitab ni, dihasilkan kitab ni. Lalu dipelajari di pondok-pondok tu, nak ayat kata berkat dia. 1313. Jadi 1313 daripada hijrati an-nubuwah. Jadi sekarang berapa bi? Tahun 1445. 5 deh. Jadi 1445 tolak 1313. 5 tolak 32. 4 tolak 4 tolak 1. 4 ni. 4 tolak 1 3. 35 dah. 100. 14 tolak. Jadi 132 5 tolak 2 tadi. 152 hari tahun 100 sudah berlalu, 132 tahun dah kita ni, umur kita ni. Ala sahibiha, di atas tuanya hijrah. Afdalas salat mana? Akan sebagai afdalas salati wa azkat tahiyyati, akan sebagai seafdal selawat dan sebersih-bersih tahiyyah pada negeri Makkah al-Musyarrafah. Pada negeri Makkah al-Musyarrafah atas tangan fakir al-murtaji min rabbih, di atas tangan tok fakir, tangan orang berhajat, sangat berhajat perangai
lil murtaji, pada tangan al-fakir al-murtaji yang sangat mengharap min rabbih daripada Tuhannya, nailal amani, mencapai akan cita-cita. Siapa dia? Mana Ahmada. Itu kali itu. Mana Ahmada kerana dia kena hubung kepada sahibah. Ahmada ibni Muhammad bagi bawah. Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ya. Ahmad bin Muhammad Zain, ayah dia Muhammad Zain Al-Mustafa, dan nama mu'alif kita sekali lagi ada dalam muqaddimah dia dulu dan sekarang ni, itulah Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani. Ghafarallahu dhunubahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya mu'alif kita, wa satara ayubahu, dan menutupi akan keaiban-keaibannya. Tutup tak cerita kat orang ni, mana ditutupi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa kasyafa kurubahu, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan segala kerumitan, kesusahan yang dihadapi olehnya. Wa fa'ala dhalika, dan memperbuat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbuat demikian itu, hok sani al-mazkur sani, bi usulihi, dengan ibu bapaknya ke atas, dan furuknya anak cucu ke bawah, maknanya wa furu'ihi wa hawashihi. Hawashi ini makna tepi. Adik-beradik, pak saudara, anak saudara, tu dia panggil hawashi. Kalau usul, ibu bapa kita ke atas, furu' anak-anak ke bawah, sehingga sampai kepada cucu saudara. Semualah masuk belakang. Wa ahbabihi, dan kekasih-kekasihnya Nabi, wa ashabi, sahabat-sahabat Nabi, wa kulli man, dan tiap-tiap mereka lahu, baginya, bagi Nabi itu hakun. Makna bagi men, lahu, baginya, bagi men itu hakun alih, ada hak di atasnya, atas Nabi. Ada kaitan pengenalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duduk bersalawat sepanjang masa ni, kau lebih lagi lah ni. Tak ada suka. Wa jami'il muslimin wal muslimat, dan selawat salam itu juga di atas kaum muslimin yang laki-laki, muslimat. Dan bagi mereka yang muslimin dan muslimat, wal mu'minin wal mu'minat, amin. Orang Islam, orang beriman, laki-laki dan perempuan, mana amin, mudah-mudahan nyata lah ya. Mudah-mudahan perkenankanlah ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang paling kesian belah daripada yang kesian belah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Allah Ta'ala daripada Rabbil Izzah. Jadi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, maha suci Tuhan engkau. Maha suci makna cuci minyak daripada andaqaiqin naqais, daripada debu-debu kekurangan. Rabbil izzati, Tuhan yang memiliki izzah kebesaran, amma yasifun, subhana tu amma yasifun, daripada apa yang disifatkan oleh mereka itu musyrikin Mekah. Tuhan daripada mah laga pola tu bukan. Wassalamun ala mursalin, dan sejahtera di atas orang yang al-mursalin, di atas Rasul
Walhamdulillah. Segala puji itu ialah milik Allah Ta'ala. Mana? Jadi walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Amin maksudnya istajib doa-ana, mana perkenankanlah doa kami. Jadi dengan itu maknanya kita selesailah, khatamlah kitab Faridatil Faraid ini. Pada hari ini sebagai panggil adab kita dengan para dengan muallif kita, mula kita sedekahkan Al-Fatihah sekali lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin tasliman katsiran bi rahmatik. Allahumma akhrijna min zulumatil jahl wa akrimna bi nuril fahm wa bi ma'rifatil ilm wa hassin akhlaqana bil wassahna min khazaini rahmat. Allahumma hdina wa waffiqna ilal khair. Allahumma hdina wa waffiqna ilal haqq wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmi hadzal kitab wa bi hurmati habibika wa rasulika. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim, waghfir lana dhunubana bifadlik wa karamik ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna bikulli harfin min hadzal kitab allati darasnahu halawatan wa bikulli kalimatin karamatan waj'al lana bihi fahman sahihan wa daqiqan wahdina bihi ila amalil khalisin bihaulika wa quwwatika ya Allah ala kulli syai'. Allahumma aslih dhat, Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ash wa aslih akhiratana allati ilayha ma'ad. Allahumma wa afdalus salatu wa alhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jadi dengan itu kita telah selesai khatamkan kitab Faridatil Faraid ini. Mana kitab yang mengandungi ilmu yang sangat memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat faham keseluruhan isi kandungan kitab ini ataupun seluruh ucapan kata-kata saya yang menghuraikan sedikit sebanyak kitab ini. Dan mudah-mudahan akhirnya kita dapat beramal. Makna ini kita itu makna beramal dengan bahawa kita sentiasa berpegang kepada akidah yang sahih, dan dengan itu kita teruskan amal kita kepada amal-amal soleh. Itu makna mudah-mudahan kita diberi inayah, diberi perhatian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ambil berak, Allah Taala ambil berak tentang diri kita, yakni ruh kita. Jasmani hak tu jaminan daripada Allah Taala, ruh tak jamin. Jadi sentiasalah mudah-mudahan Allah Taala bimbing kita, irsyad kita kepada jalan as-shawab. Jadi
Saya juga nak mengucapkan berbanyak terima kasih. Nombor satu sekali, terima kasih nombor satu. Yang paling nombor satu saya mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan ialah kerana sudi untuk belajar dengan saya. Itulah satu nikmat yang sangat besar. Kalau tidak ada orang yang sudi nak belajar, jadi macam mana saya nak mengajar? Sedangkan fadilah kelebihan mengajar itu sangat besar. Namun kalau tuan-tuan dan puan-puan makna tak mau belajar dengan saya, jadi tak ada yang nak belajar, jadi saya nak mengajar siapa dia. Jadi dengan sebab itu saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana kesudian tuan-tuan dan juga puan-puan untuk belajar ilmu ini. Mudah-mudahan dengan pegangan yang sahih, i'tiqad yang sahih itu, dan akhirnya membuahkan amal-amal yang sahih. Dengan sebab pengajaran daripada saya, maka saya akan mendapat pahala yang sangat besar. Jadi dengan sebab itulah makna terima kasih banyak-banyak kepada semua yang jadi peserta dan belajar dengan saya walaupun tak dapat melihat secara bersemuka. Dan satu lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak juga di atas sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan juga puan-puan, khususnya kepada manhal saya. Mana sebelum daripada ini banyak dah campur tangan daripada tuan-tuan ini menghulurkan derma bantuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rezeki yang luas dan keberkatan padanya kepada semua pelajar-pelajar dan para hadirin yang hadir di dalam live. Dan mudah-mudahan kita semua mendapat panggil kebaikan yang paling maksimum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya dalam hidup ini supaya orang panggil kita tu akan mencapai kebaikan yang terbaik di sana pula. Jadi dengan itulah maksudnya kita khatam kita ini, dan insya-Allah kita tidak akan berehat. Insya-Allah besok kita akan terus masuk kepada kitab baru, nama dia kitab Minhajul Abidin, juga satu kitab yang sangat-sangat memberi manfaat. Jadi supaya kita tahu perjalanan diri kita hidup di dunia ini, kita sudah ada dah basicnya, asasnya ialah akidatul tauhid. Itu satu asas yang sangat benar. Dan seterusnya daripada ini makna kita perlu melakukan amal-amal Islam dan juga menjaga dia supaya tidak jadi binasa dan selamat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dengan itu kita tawakuf dahululah untuk hari ini dengan mengkhatamkan kitab Faridatul Faraid. InsyaAllah esok hari kita akan berjumpa semula. InsyaAllah mudah-mudahan kita semua mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.